Hebatlah. Apa nama pertandingan ni ya? Semua murid sekolah yang sertai. Wah. Murid-murid tahu tak ini pertandingan apa? Kalau murid-murid nak tahu, jom bersama dengan cikgu. Assalamualaikum. Apa khabar semua murid-murid hari ini? Cikgu harap semua murid cikgu sentiasa sihat bila berada di rumah. Hari ini bersama dengan Cikgu Syul lagi untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Okey, tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah mengenai kelab robotik. Dah lihat kan video yang cikgu tunjukkan pada awal tadi? Itulah dinamakan pertandingan robotik. Pertandingan itu dijalankan di kalangan murid-murid sekolah. Hebat kan? Kalau nak tahu cerita tentang kelab robotik ini dengan lebih lanjut, jom bersama dengan cikgu. Okey murid-murid, mari kita lihat apa yang murid akan dapat dalam pembelajaran hari ini. Okey, murid dapat membina ayat penyata berdasarkan gambar dan frasa. Gambar dan frasa ini kita boleh dapati dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Mari kita lihat apa aktiviti yang murid akan laksanakan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mengetahui apa itu ayat penyata. Okey, aktiviti yang kedua, murid akan membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan dalam buku teks pada muka surat 114. Kemudian aktiviti yang ketiga, murid akan mengenal pasti ayat penyata yang terdapat dalam buku teks. Kemudian aktiviti yang keempat, murid akan membina ayat penyata berdasarkan gambar dan frasa. Sekarang kita pergi dulu kepada aktiviti pertama, iaitu kita akan mengetahui apa itu ayat penyata. Okey, baiklah, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks murid, ada di bawah itu dinyatakan dalam musi cilik. Okey, apa itu ayat penyata? Ayat penyata adalah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Di mana ayat itu kita nyatakan untuk kita buat sesuatu pernyataan, untuk kita bercerita tentang sesuatu. Okey, baiklah. Ayat penyata ni mesti ada subjek, predikat dan tanda noktah. Mesti ada 3 benda ini, iaitu subjek, predikat dan tanda noktah. Tetapi kalau ayat itu mempunyai kata tanya seperti siapakah, bilakah ataupun apakah, itu merupakan ayat tanya. Itu bukan ayat penyata kerana dalam ayat itu mengandungi kata tanya, dan kata ayat tanya ni biasanya diakhiri dengan tanda soal. Kalau ayat penyata tanda noktah, kalau ayat tanya ada tanda soal. Kemudian kalau ayat itu mengandungi kata seru seperti wah, amboi, aduhai, itu merupakan ayat seruan. Itu bukan ayat penyata tetapi ayat seruan, sebab dalam ayat itu mengandungi kata seru seperti wah, amboi, aduhai, cheese, nah. Itu bukan ayat penyata, dan biasanya ayat seruan ini disertai dengan tanda seru. Jadi, murid-murid perlu ingat dalam ayat penyata mesti ada 3 perkara ini, iaitu subjek, predikat dan tanda noktah. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat contoh ayat penyata yang boleh kita belajar. Okey. Nombor 1, cikgu bagi contoh ayatnya adalah Cikgu Suraya memakai kereta Honda. Okey, murid-murid boleh lihat di mana Cikgu Suraya ini merupakan subjek, manakala memakai kereta Honda merupakan predikat. Dan di akhir ayat ini ada tanda noktah. Jadi ini adalah ayat penyata. Kemudian contoh yang kedua, pemain bola itu tercedera semasa perlawanan berlangsung. Jadi, pemain bola itu merupakan subjek, kemudian tercedera semasa perlawanan berlangsung merupakan
predikat dan di akhir ayat ini diakhiri dengan tanda noktah. Jadi ini juga adalah ayat penyata. Okey murid, kita dah selesai pada aktiviti pertama iaitu mengetahui apa itu ayat penyata. Sekarang kita pergi kepada aktiviti yang kedua kita iaitu membaca dan memahami maklumat berdasarkan petikan dan gambar yang ada dalam buku teks murid pada muka surat 114. Okey, mari baca bersama cikgu ya. Kelab robotik. Alif telah menyertai pertandingan robotik. Dia ingin berkongsi pengalaman bersama ayahnya. Okey, jadi dalam cerita ini di mana seorang kanak-kanak ataupun seorang budak bernama Alif telah menyertai pertandingan robotik. Okey, dia nak berkongsi pengalaman dia semasa menyertai pertandingan itu bersama ayahnya. Okey murid-murid, sekarang mari kita lihat pada gambar pertama yang diberikan. Okey, di sini ada dialog. Okey, ayah, saya telah menjadi juara. Ayahnya membalas, tahniah Alif, bagaimana pertandingan robotik pada hari ini? Jadi dalam gambar ini, Alif ni berasa sangat gembira dan bercerita kepada ayahnya dia telah menjadi juara dalam pertandingan tersebut. Kemudian ayahnya mengucapkan tahniah kepada Alif. Kemudian ayahnya bertanya kepada Alif bagaimana pertandingan itu hari ini. Okey, mari kita lihat pada gambar yang kedua pula. Okey, pasukan saya telah mendapat tempat pertama untuk kategori sekolah rendah. Kami akan ke pertandingan peringkat kebangsaan tidak lama lagi. Pertandingan robotik pada hari ini sangat sengit. Banyak pasukan yang hebat menyertai pertandingan ini. Okey, kemudian ayah dia membalas apa? Wah, hebat sungguh pasukan kamu Alif. Okey, jadi Alif menceritakan bagaimana pasukan dia telah mendapat tempat pertama dalam pertandingan tersebut bagi kategori sekolah rendah. Jadi secara automatik dia akan mewakili sekolahnya untuk ke peringkat kebangsaan. Jadi diceritakan lagi di mana pertandingan robot tu sangat sengit, terdapat persaingan yang hebat daripada sekolah lain. Tapi Alif ni telah tetap menjadi juara pada pertandingan tersebut. Okey, kita lihat pula pada gambar yang ketiga. Bilakah pertandingan robotik peringkat kebangsaan akan diadakan? Tanya ayah Alif ini. Okey, Alif menjawab, pertandingan tersebut akan diadakan pada bulan hadapan. Jadi ayah dia telah bertanya kepada Alif bila pertandingan robotik peringkat kebangsaan itu akan diadakan. Jadi Alif menyatakan bahawa pertandingan itu akan diadakan pada bulan hadapan. Okey, kita lihat pada gambar yang keempat. Ayahnya bertanya lagi, bolehkah Alif ceritakan suasana pertandingan tadi? Jadi ayah Alif ni dia nak tahu bagaimana suasana pertandingan yang Alif sertai tadi. Jadi Alif akan bercerita pengalamannya menyertai pertandingan robotik itu. Jadi dia membalas, boleh ayah. Kemudian di sini ditinggalkan tanda garisan untuk kita isi jawapan yang sesuai. Okey, baiklah. Di sini kita boleh perhatikan Alif akan menceritakan bagaimana suasana pertandingan itu tadi. Okey, dia cakap boleh ayah. Jadi dekat sini dia ada memberikan gambar dan frasa di bawah untuk kita bina ayat menjadi ayat penyata. Okey, kita tengok pada gambar yang pertama dan dia memberikan gambar terdapat ramai penonton. Okey, di sini dia cakap banyak frasa banyak penonton. Okey, kemudian yang kedua, tengok dalam gambar ni di mana gambar beberapa orang murid dan seorang cikgu sedang memasang robot. Jadi frasa yang diberikan adalah memasang robot. Kemudian gambar yang ketiga, ada pertandingan tersebut dijalankan. Okey, di sini ada beberapa orang murid dan pertunjukan robot itu. Jadi frasa yang diberikan adalah keistimewaan robot. Kemudian pada gambar yang terakhir kita lihat bagaimana Alif menerima
hadiah setelah dia menjadi juara dalam pertandingan robot tersebut. Jadi frasa yang diberikan adalah menerima hadiah. Okey, baiklah murid-murid, kita dah selesai pada aktiviti yang kedua. Sekarang kita teruskan kepada aktiviti ketiga kita, iaitu mengenal pasti ayat penyata yang ada dalam buku teks tadi. Okey, sekarang kita perhatikan dahulu pada gambar yang pertama. Okey, di sini kita perlu cari di mana yang mana satu ayat penyata. Kita lihat satu persatu. Okey, dialog pertama. Ayah saya telah menjadi juara. Ingat tak tadi cikgu dah nyatakan ada 3 perkara utama kalau nak tahu ayat itu adalah ayat penyata, iaitu subjek, predikat dan tanda nokta. Jadi dalam ayat ini kita ada subjek iaitu ayah dan saya menjadi juara adalah predikat, dan pada akhir ayat ini ada tanda nokta. Jadi ayat ini adalah ayat penyata. Kemudian kita lihat pada yang di bawah ini. Tahniah alif. Di sini ada tanda apa di belakang? Seru. Okey, ini adalah tanda seru. Jadi ayat ini bukanlah ayat penyata. Okey, kemudian kita tengok ayat yang ketiga. Bagaimanakah pertandingan robotik pada hari ini? Pada awal ayat ini dia menyatakan bagaimanakah. Bagaimanakah ini adalah kata tanya. Dan kemudian pada belakang ayat ini terdapat tanda soal. Jadi ayat ini bukanlah ayat penyata. Sebaliknya ia adalah ayat tanya. Okey, kita pergi kepada gambar yang kedua. Okey, di sini kita tengok satu persatu ayat. Okey, pasukan saya telah mendapat tempat pertama untuk kategori sekolah rendah. Okey, pada ayat ini kita boleh lihat subjeknya adalah pasukan saya. Kemudian telah mendapat tempat pertama untuk kategori sekolah rendah itu adalah predikat. Dan pada akhir ayat ini ada tanda nokta. Jadi ayat ini merupakan ayat penyata. Kemudian kita teruskan lagi. Kami akan ke pertandingan peringkat kebangsaan tidak lama lagi. Jadi kami merupakan subjek dan akan ke pertandingan peringkat kebangsaan tidak lama lagi merupakan predikat. Okey, dan pada akhir ayat ini adalah tanda nokta. Jadi ayat ini juga adalah ayat penyata. Okey, kemudian pertandingan robotik pada hari ini sangat sengit. Okey, pertandingan robotik merupakan subjek. Okey, pada hari ini sangat sengit. Okey, itu merupakan predikat dan pada akhir ayat ini terdapat tanda nokta. Jadi ayat yang ketiga ini juga adalah ayat penyata. Okey, kemudian banyak pasukan yang hebat telah menyertai pertandingan ini. Jadi banyak pasukan merupakan subjek. Yang hebat menyertai pertandingan ini merupakan predikat dan pada akhir ayat ini terdapat tanda nokta. Jadi ayat yang keempat ini juga adalah ayat penyata. Okey, kita lihat pada di bawah ini. Okey, wah, hebat sungguh pasukan kamu Alif. Dekat depan-depan ayat ini pun dah bagi kata seru dan pada belakang ini ada tanda seru. Jadi ayat ini bukanlah ayat penyata, sebaliknya ianya adalah ayat seruan. Okey, gambar yang ketiga pula. Bilakah pertandingan robotik peringkat kebangsaan akan diadakan? Di hadapan ayat ini menggunakan kata tanya dan pada belakang ayat ini ada tanda baca, tanda soal. Jadi ini bukanlah ayat penyata, itu adalah ayat tanya. Kemudian kita tengok pada ayat di bawah. Pertandingan tersebut akan diadakan pada bulan hadapan. Okey, di sini pertandingan tersebut ni adalah subjek dan akan diadakan pada bulan hadapan merupakan predikat dan pada akhir ayat ini ada tanda nokta. Jadi ayat ini merupakan ayat penyata. Baiklah murid-murid, kita selesai pada aktiviti ketiga tadi. Sekarang kita teruskan kepada aktiviti keempat kita, iaitu membina ayat penyata berdasarkan gambar dan frasa. Tadi pada cerita tadi ada gambar dan frasa. Jadi menggunakan gambar dan frasa itu kita akan bina ayat penyata.
Okey, kita lihat pada gambar yang pertama iaitu badan frasa yang pertama yang diberikan banyak penonton. Jadi kita nak jawab semula persoalan ayah Alif tadi. Dia tanya bagaimana suasana pertandingan tersebut. Jadi Alif akan ceritakan. Jadi kita boleh buat ayat macam mana untuk banyak penonton. Okey. Kita lihat di sini. Ayah dia bertanyakan, bolehkah Alif ceritakan suasana pertandingan tadi? Jadi Alif membalas, boleh ayah. Jadi ayat penyata kita boleh bina melalui frasa banyak penonton ini adalah banyak penonton datang semasa pertandingan robotik. Jadi banyak penonton ini merupakan subjek dan datang semasa pertandingan robotik ini adalah predikat. Dan pada akhir ayat ini kita letakkan noktah. Jadi itu adalah ayat penyata. Okey, kita lihat pada gambar yang kedua iaitu memasang robot. Frasa yang diberikan adalah memasang robot. Kita sambung lagi cerita tadi. Okey, boleh ayah, banyak penonton datang semasa pertandingan robotik. Jadi ayat yang dalam gambar ni kita boleh bina adalah saya dan rakan-rakan memasang robot. Jadi subjeknya adalah saya dan rakan-rakan. Predikatnya adalah memasang robot. Dan pada akhir ayat ini kita letakkan tanda nokta. Jadilah ia sebagai ayat penyata. Okey, kita lihat kepada gambar yang ketiga iaitu keistimewaan robot. Jadi ayat yang macam mana kita nak bina ayat keistimewaan robot ini? Okey. Boleh ayah, banyak penonton datang semasa pertandingan robotik. Saya dan rakan-rakan memasang robot. Jadi untuk keistimewaan robot, kita boleh bina ayat. Kami menceritakan keistimewaan robot kepada para juri dan penonton. Okey, gambar yang terakhir dan frasa yang terakhir adalah menerima hadiah. Jadi ayat bagaimana kita boleh bina untuk menerima hadiah ini? Okey, kita boleh lihat. Boleh ayah, banyak penonton datang semasa pertandingan robotik. Saya dan rakan-rakan memasang robot. Kami menceritakan keistimewaan robot kepada para juri dan penonton. Akhirnya, kami berjaya menerima hadiah. Jadi untuk menerima hadiah kita dah bina ayat penyatanya adalah akhirnya kami berjaya menerima hadiah. Okey, baiklah murid-murid, kita dah selesai laksanakan 4 aktiviti pembelajaran kita hari ini. Jadi tugasan apa yang murid perlu lakukan untuk hari ini? Murid perlu tulis semula ayat penyata yang telah cikgu berikan tadi dalam buku tulis kecil. Baiklah murid-murid, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi, untuk pembelajaran seterusnya, cikgu akan maklumkan dan berikan tarikh untuk kemudian nanti. Jadi, cikgu harap murid-murid bolehlah laksanakan tugas dengan bijak dan cemerlang. Jangan stres, jaga kesihatan semasa berada di rumah. Ingat, cikgu sayang kamu. Bye. Assalamualaikum.